Okey. Jadi boleh spotlight Kak Jen dekat Asha. Bagus. Okey, terima kasih. Jadi saya ingin bertanya lah kan. Saya ingin bertanya Kak Nasha dan Kak Jen. Bagaimanakah pengalaman kalian berdua bekerja dalam social work dan bekerja dengan seks worker? Mana-mana boleh jawab? Apa pengalaman anda? Sila kena unmute. Tekan butang unmute. Okey dah. Okay. Pengalaman bekerja dengan pekerja seks dalam bidang sosial ni amat mencabang sebab pekerja seks menghadapi banyak masalah dari segi kesihatan, dari segi perundangan, dari segi advokasi mereka perlu tahu hak mereka. Jadi ia amatlah susah untuk kita boleh mendekati mereka, tapi untuk membawa mereka untuk menghadiri sesuatu sesi itu memberi taklimat, tapi apabila mereka berhadapan dengan masalah itu sesuatu yang amat mencabar bagi kami untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi saya juga ingin bertanya, pada waktu pandemik COVID-19, bagaimanakah keadaan pekerja seks ni terjejas? Kak Jen boleh jawab? Got it? Sewaktu pandemik ni kan, pekerja tidak formal semuanya terjejas. Jadi bagaimanakah bagi pekerja seks juga? Okey, kita ketahui ya, sepanjang bermulanya COVID daripada Mac tahun lepas hingga sekarang, hampir semua pekerja tidak formal terkesan dengan teruk. Dan ini termasuk juga dengan pekerja seks ya. Kak Jen tak bercakap tentang first class pekerja seks. Kita cakap mereka yang on the grassroots, pekerja seks di akar umbi yang berada di jalanan maupun di lorong. Okey, mereka terkesan kerana pendapatan mereka taklah tinggi ya. Mereka ada sewa harus dibayar, makanan harian, dan ada di antara mereka yang tidak mempunyai akaun bank. Alright, so jadi untuk mendapatkan bantuan kerajaan itu sukar. Mereka juga berhadapan dengan pelbagai rintangan ya. Terutamanya untuk mereka mendapatkan sesuatu nasi dengan pelanggan yang berkurangan, mereka juga terdedah untuk jangkitan COVID. Alright, ibarat kata orang kais pagi makan pagi lah, kais petang makan petang. Dengan pelanggan yang berkurangan, mereka harus bayar sewa rumah, untuk makan harian dan sebagainya. Dan harus diingat ya, mereka ni juga adalah yang menanggung keluarga. Faham? Jadi saya juga ingin bertanya, bila bercakap tentang tanggungan dan kewangan tu semua kan, bolehkah sebenarnya pekerja seks kalau bergantung kepada pendapatan sebagai pekerja seks, bolehkah mereka memenuhi keperluan mereka sebenarnya? Sebenarnya mereka kalau bergantung pada pekerjaan mereka tu memang nak kata tidak mencukupi. Pendapatan tu tidak mencukupi kerana sewa mereka bukan sewa bulanan bilik, malah sewa harian di antara RM20 hingga RM30 sehari. Dan mereka juga perlu hari-hari membayar sewa untuk makan minum mereka, dan mereka juga perlu cari duit untuk menyimpan untuk tabungan mereka supaya mereka boleh menghantar pada keluarga masing-masing. Jadi saya boleh katakan mereka memang tidak mencukupi duit tu. Jadi walaupun kita tahu untuk menjadi pekerja seks ni memang tak mencukupi, tapi kenapa ada beberapa orang yang, bukanlah beberapa, kenapa certain individu terpaksa menjadi pekerja seks ataupun memilih jadi pekerja seks? Okay, alright, Yasin. Kita cakap dengan terpaksa atau memilih untuk kerja seks, kita kena faham bahawa especially mereka di luar sana tu, apa pilihan yang ada. Pertama ya, bila kita cakap tentang pilihan yang ada, adakah mereka diberi peluang ya untuk bekerja? Terus ada di antara mereka yang tidak mempunyai
pendidikan yang tinggi, right? So especially when you talk about transgender misalnya, ada di antara mereka yang mempunyai pendidikan tapi tidak diberi peluang untuk bekerja. Alright, there is no enabling environment. Tak ada kata orang apa, we call that, peluang diberi pertama, dan juga kita harus tahu bahawa pekerja seks adalah satu pekerjaan. Sex work is work. Faham? Sex work is work. Jadi dalam kerja sebagai seorang pekerja seks ni kan, kita juga harus tahu macam yang saya telah katakan tadi kan, kerja informal ni banyak berlaku penindasan. Jadi sebagai pekerja seks pula, apa bentuk penindasan yang berlaku pada pekerja seks? Penindasan yang berlaku terhadap pekerja seks kebanyakannya dari segi pelanggan mereka. Kadang-kadang pelanggan bertindak di luar batasan. Ada kalanya mereka terpaksa mengambil pelanggan yang mabuk. Dan bila pelanggan tu tidak rasa berpuas hati, pelanggan tu akan meminta duit balik. Ada masanya pelanggan tu akan bertindak agresif dengan memukul mereka. So bentuk penindasan tu daripada pelanggan, bukan saja daripada pelanggan, daripada gangster yang tempat mereka bekerja sebagai pekerja seks. Mereka terpaksa membayar duit perlindungan pada gangster, and then gangster tersebut kalau misal kata mereka terlepas tak ada duit nak bayar, terpaksa berhadapan risiko dipukul oleh gangster, dan juga tangkapan daripada pihak berkuasa. Walaupun mereka tidak berada dengan customer, kadang-kadang mereka hanya duduk di kedai menikmati hidangan malam mereka akan diberkas oleh pihak polis. Pihak berkuasa akan pergi menyamar sebagai pelanggan, dan bila menyamar sebagai pelanggan, bila mereka menyebut harga, mereka akan diberkas dan dibawa ke mahkamah. Apabila dibawa ke mahkamah, kalau mereka ingin mendapatkan, walaupun ada biro bantuan kewangan, tapi duit jaminan tu bagi mereka tidak mampu membayar duit jaminan, dan kebanyakan bagi pekerja seks keluar masuk penjara tu adalah satu perkara biasa. Kak Jen ada kongsikan tentang penindasan juga? Lebih kurang sama apa yang Nasha ceritakan ya, sebab mereka berisiko macam Nasha kata dengan gangster dan sebagainya lah. Dan juga violence. Kak Jen boleh dekat sikit dengan mic kan? Okay. Boy. Sama apa yang Kak Nasha cakap tu, adalah itu yang sebenarnya berlaku di tapak pekerjaan mereka lah, tempat kerja mereka. Kadang-kadang mereka akan ada pelanggan yang kalau mereka melihat di media sosial memainkan peran negative impact. Media sosial kadang-kadang dia memainkan impact pasal pekerja seks. Dia portray negative things about pekerja seks, and then bila mereka berdiri di tapak mereka, kadang-kadang adalah budak-budak motor, baling mercun, baling botol, kadang-kadang ada yang datang mabuk, kadang-kadang serang mereka tak tentu pasal. Mereka tak kacau pun orang-orang tersebut. Dan ada juga pekerja seks yang dibunuh. Sebenarnya banyak kes yang kes bunuh banyak, tapi sadly to say tak pernah dibawa ke muka pengadilan sebab polis akan kata tiada bahan bukti, itu kesalahan pekerja seks. Jadi ancaman pembunuhan tu sangat tinggi, dicederakan. Kadang-kadang ada yang pekerja seks sampai hampir kehilangan nyawa. Muka mereka ditoreh, dibelasah. Inilah penindasan yang mereka hadapi daripada masyarakat, especially pelanggan mereka. Jadi penindasan tersebut kan, saya ingin tambah soalan. Adakah ianya sebab macam kalian, Kak Jen dengan Kak Nasha bekerja di Safe Foundation, Kak Nasha dan Kak Jen adalah social worker bukan? Jadi kebanyakan daripada klien Kak Nasha dan Kak Jen adalah daripada komuniti transgender.
Jadi saya nak tanya penedarasan yang berlaku tu, adakah hanya berlaku di komuniti transgender saja ke ataupun kepada seks worker wanita dan seks worker lelaki juga? Dia berlaku kepada semua tanpa mengira gender lah, tanpa mengira gender. Tanpa mengira gender. Wanita, lelaki maupun transgender women, mereka hadapi diskriminasi yang sama. Jadi sebagai wakil SEED Foundation, apa bentuk bantuan yang Kak Nasha dan Kak Jen berikan kepada komuniti seks worker? Okey, sepanjang COVID misalnya, Kak Jen cakap semasa COVID ni, bantuan kami beri bukan saja kepada sex worker ya, SEED ya. Sepanjang COVID ni kami beri bantuan makanan, makanan asas berupa macam beras, gula dan sebagainya. Kami beri kepada semua mereka yang memerlukan. Okey, kami beri kepada the urban poor, miskin bandar, kepada P40, kepada ibu tunggal, sex workers, semua orang, pada semua. Selain pada itu juga, sekiranya mereka memerlukan khidmat untuk kesihatan, ya, kami bawa juga mereka ke klinik atau hospital, dan juga untuk isi borang dapatkan bantuan dapat kerjaan daripada masyarakat, dan apa-apa jenis bantuan yang mereka perlukan menggunakan telefon bimbit ataupun isi borang untuk mereka dan sebagainya lah. Jadi sebagai social worker jugalah kan, mesti Kak Jen dan Kak Nasha ada observe kan bagaimana keadaan sex worker semua. Jadi bagi Kak Nasha dan Kak Jen, Kak Nasha dan Kak Jen rasa adakah sebarang bentuk bantuan yang kerajaan boleh sediakan? Kalau kerajaan nak sediakan bantuan bagi pekerja seks, memang sex work dianggap sebagai the oldest profession in the world, tapi in Malaysia it's not legalized. So kalau kerajaan nak bantu pekerja seks, tidak kira apa gender sekalipun, sebab kebanyakan pekerja seks tidak ada latar belakang pendidikan yang tinggi. Kebanyakannya datang dari luar bandar dan ada yang tidak mampu membaca atau menulis. Tapi ada juga golongan dalam golongan transgender, sex worker yang berpendidikan tapi tidak diberi peluang. Jadi saya rasa kerajaan patut menyediakan satu platform untuk memberi latihan vocational, apa-apa latihan dalam bidang yang mereka minati, dan juga bagi allowance pada mereka supaya mereka boleh belajar sesuatu kemahiran dalam bidang yang mereka suka atau bidang yang ingin mereka ceburi, atau juga memberi pendidikan dalam apa jua bentuk supaya mereka boleh maju ke hadapan, dan kerajaan memberi allowance, bukan setakat memberi allowance dan setakat memberi latihan saja, tapi memastikan mendapatkan mereka kalau satu tapak bagi yang mereka ingin berniaga, satu tapak tempat berniaga diberi modal permulaan supaya mereka boleh start off a business. Jadi mereka tidak harapkan sex work. Mereka boleh keluar dari sex work. Mereka ada masa depan yang terjamin. So harap kerajaan jangan haja memberi latihan and then biarkan begitu. Jadi mereka tak ada arah tujuan. Pastikan beri mereka guidance sampai akhir mereka maju. So kita pun berasa bangga kerana mereka telah meninggalkan sex work dan menjalani kehidupan yang lebih terjamin, selamat, dan mereka pun berasa puas hati yang kita telah memberi mereka satu peluang untuk mereka lebih maju ke hadapan. Dan kajian juga lihat ya, sekiranya nak membantu ya, bantuan perumahan untuk mereka, kan? Dan sebab kita tahu ada antara mereka yang menyewa dengan bayaran sewa lebih kurang RM50, ada yang RM50 sehari ya. So untuk setiap hari dan
for example PPRT dengan bayaran bulanan yang rendah, dia dalam 100 lebih, 124 ringgit sebulan misalnya, kan? Dan banyakkan seks worker ini adalah ibu tunggal. Mereka adalah ibu tunggal. So antara yang sekali rasa pihak kerajaan boleh bantu lah. And macam kami di sini, ada juga kami merujuk mereka untuk pekerjaan. So when mereka dah bekerja tu, ada mereka dah bekerja dan dah meninggalkan sex work. Okay. Alright. Saya terlepas satu soalan tadi sebelum tu. Jadi ni saya setelah bincang dengan Kak Jin dengan Kak Nasha, tapi dalam masa sehari, dalam masa seminggu lah kan, berapa hari pekerja seks turun? Berapa jam sehari pekerja seks turun? Pekerja seks tak ada cuti ya, sebab katakanlah it depends, terpulang pada tempat. Kalau certain areas yang mereka do sex work tu ada kedai, mereka tunggu malam like 7:30, 7:38 mereka turun sampai pagi. Because terus teranglah street based, tak ada pelanggan macam pasar malam. Pelanggan datang bila ada waktu. Especially sekarang lepas COVID pun, walaupun kerajaan dah buka semua sektor, street based sex work is still tak ada pelanggan, struggling. So istilahnya mereka ibarat bagi kita lah, kalau dalam golongan transgender we call 7-11, 24 hours. Kadang-kadang mereka bekerja malam, kalau malam tak ada pelanggan, kadang-kadang mereka terpaksa sambung sampai siang. So kalau mereka cuti tu hanya kalau mereka sakit, perlu mengambil rawatan di hospital, kami membawa mereka ke hospital, rujuk pada hospital, masa itulah mereka mengambil cuti. Itu pun mereka terpaksa fikir panjang kerana mereka terpaksa ada duit untuk makan minum mereka, nak bayar bilik, nak kejar bayar bilik. Jadi bukan sesuatu susah bagi mereka nak mengambil cuti. Dia bukan okey dia kerja 5 hari seminggu atau 5 hari setengah seminggu ya, scene ya. Sebab kita kena faham mereka harus bayar duit bilik harian. Selain pada bayar duit bilik harian, kita kena duit untuk makan. Dan jika ada anak-anak untuk anak-anak, dan tidak semestinya hari ini mereka keluar daripada pukul 7 malam sampai 7 pagi mereka ada pelanggan. Kak Jin, dekat sikit. Okey. Kak Jin cakap lembut sangat ya. Aduh. Okey. Artinya mereka kadang-kadang ada yang dah bekerja 3-4 hari belum ada pelanggan lagi. So mereka harus bekerja untuk bayar duit bilik harian, untuk makan minum mereka, dan juga anak-anak untuk makan anak mereka juga duit yang harus dihantar ke kampung halaman. So dari istilah kata berapa hari mereka bekerja, sekiranya mereka sihat 365 hari. Dan ada juga yang terpaksa kadang-kadang tiada duit, terpaksa pinjam dengan ceti, alung, dan mereka terpaksa bayar alung hari-hari. Kalau terlepas bayaran 2 hari, akan naik bunga sehari. Jadi saya lihat di chat juga ada soalan. Ada seorang bertanya, kalau sex work biasanya bergerak sendiri ataupun kena duduk bawah gangster? Macam mana tu? Okey, mereka bergerak sendiri, tetapi tempat yang mereka bekerja tu kadang-kadang biasanya akan dijaga oleh gangster. So kadang-kadang gangster akan minta duit lah, bayaran sama ada mingguan atau bulanan. So kalau you tak bagi then kemudian ada juga soalan, orang yang dituduh juga mengaku salah dan rela bayar denda. Jadi kalau sex worker ni kan, sekiranya mereka diwakili peguam, adakah mereka akan lawan kes ataupun mengaku bersalah? Biasanya untuk sex worker kalau kena masuk court semua. Okey, kena lihat situasi ke mana ya, sama ada mereka ditangkap itu dengan customer atau tidak. Okay? Atau infringement dengan message semua. Biasanya kalau ada lawyer, mereka tak akan mengaku bersalah. Perkara kami ada kes yang tak mengaku bersalah. Ada kes yang tidak mengaku bersalah.
And Jadi soalan terakhir lah kan sebelum kita pergi ke e-hailing. Ada seseorang bertanya di Facebook. Citrah Raja Thailami berkata, pekerja seks secara serta-merta perlukan rumah di BKL agar hidup mereka tidak bergantung untuk menyewa bilik dengan harga tinggi. Di BKL tidak harus tanya dokumen, bank statement dan lain-lain. Tolong bantu mereka. Jaga kebajikan masyarakat, pekerja seks juga penghuni dan rakyat Malaysia. Jadi apa pandangan Kak Jin dengan Kak Nasha? oh, Kak Din sangat setuju ya. Macam sekarang bila untuk rumah di BKL, dia orang akan minta certain documentation pertama. Keduanya kadang-kadang adalah untuk mereka yang berkeluarga. So ada restriction di sana. Alright, so bila Kak Din boleh harap lah bila open mereka tak minta macam-macam. So mereka perlukan. Then Sin, kalau bayar bilik sehari paling rendah pun RM30. 10 hari dah berapa? Betul? Alright. Itu belum masuk duit makan lagi. Belum masuk lagi duit yang mereka nak kena bagi kepada gangster. Gangster minta bukan sikit ya. Right. And then bila ada rumah di BKL yang hanya bayaran sebulan RM129 kalau tak silap. RM109 ke lebih kurang RM100.50 masuk api air semuanya. It is really help them. Membantu mereka sekurang-kurangnya mengurangkan beban keuangan mereka. Jadi ada juga soalan di chat juga tanya. Saya nak tahu berapa kos yang pekerja seks kena tanggung untuk buat medical check-up dan contraception. Okey, macam kami bawa ke klinik kerajaan. So mereka hanya bayar RM1 sahaja untuk buat full medical check-up. Tapi kalau mereka pergi ke swasta, kalau di swasta kosnya lebih mahal. Kalau nak buat full medical check-up, mereka terpaksa mengeluarkan daripada 400 hingga 500 kalau di klinik swasta. Tapi kebanyakan pekerja seks kami rujuk pada klinik kerajaan. Jadi bayarannya hanya RM1, jadi mereka boleh buat full medical check-up dan mereka boleh juga mengikuti rawatan susulan tanpa diskriminasi sebab kami bekerja sama dengan klinik kerajaan di mana ada pekerja temu seru kami dan juga pekerja temu seru kami, pekerja kes kami untuk memastikan bahawa mereka tidak menerima sebarang diskriminasi dan jadi jika mereka ada apa-apa sakit, kami akan menasihati mereka meneruskan rawatan kerana kosnya tidak mahal di klinik kerajaan dan di klinik kerajaan tidak ada stigma. Kami pastikan tidak ada stigma terhadap pekerja seks dan kami juga memberi counselling di SID untuk pekerja seks. Bagus. Okey, terima kasih Kak Nasha dan Kak Jin.